Muhammad Ipoh Barat. Terima kasih, Datuk Yang Besar. Soalan saya adalah kenapa CE ini jatuh dengan mendadak dalam tempoh masa yang singkat, dan walhal kita ada gaji minima yang dapat mengatasi masalah tersebut, dan bukankah kita tahu bahawa majikan-majikan di negara ini sangat susah untuk meningkatkan gaji kepada pekerja kita, dan adakah kita perlukan undang-undang yang khusus untuk mengatasi masalah ini untuk menolong masyarakat B40 dan sebagainya. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Ipoh Barat dan juga Datuk Yang di-Pertua. Soalan yang pertama tadi, kenapa ia jatuh dengan mendadak dalam tempoh 2 tahun? Ia kerana COVID. Bila COVID berlaku, maka banyak yang hilang pekerjaan. Jadi bila banyak hilang pekerjaan, mereka berada di luar daripada sektor penggajian, maka itu mengurangkan bahagian ekonomi kita yang dibayar sebagai gaji. Dengan izin Datuk Yang di-Pertua, less people employed, less salary, and therefore it's lower. Pada masa yang sama juga, COVID juga menyebabkan kenaikan gaji itu sudah tentu tidak dapat berlaku seperti tahun-tahun sebelumnya, kerana keutamaan syarikat-syarikat dan majikan adalah untuk memastikan mereka ada aliran tunai yang mencukupi untuk bertahan. Jadi pilihan pada ketika itu sama ada membuang pekerja ataupun memastikan mereka terus dapat kerja tapi gajinya itu tidak naik. Dan soalan seterusnya mengenai gaji minima, saya akan sebut juga di dalam pembentangan petang ini, tapi saya boleh berkongsi dengan Dewan. Selepas pelaksanaan gaji minima daripada tahun 2012 dan juga 3 kali peningkatan gaji minima sehingga tahap sekarang RM1,500, data-data menunjukkan pengalaman Malaysia itu ada sesuatu yang unik yang menghasilkan satu fenomena gaji yang disebut sebagai wage compression. Oleh kerana pekerja paling bawah yang paling kurang berkemahiran ini dinaikkan gaji RM1,500 secara wajib bagi syarikat-syarikat untuk mereka mengimbangi beban mereka, maka pekerja yang di pertengahan itu kenaikan gaji dia lebih perlahan. Jadi mangsanya, kalau saya boleh sebut di dalam Dewan ini, terutamanya ialah dengan izin entry level, terutamanya graduan. Sebab itu kita tengok graduan sebenarnya gaji dia sekarang sekitar RM1,600 saja permulaan. Dia tak banyak beza daripada RM1,500, sedangkan mereka ada ijazah. Dan begitu juga mereka yang telah bekerja 10 tahun, 15 tahun. Jadi gaji ataupun sumber syarikat itu untuk mematuhi perintah gaji minima nampaknya beralih daripada graduan yang awal dan juga mereka yang berpengalaman. Dan akhir sekali, sama ada kita perlukan undang-undang seperti perintah gaji minima, itu perkara-perkara yang telah dibincangkan selama hampir 7 bulan, sehinggalah Kabinet bersetuju dengan model dasar gaji progresif. Kita ada sedikit masalah Ipoh Barat. Kerana daripada 1.1 juta majikan yang berdaftar di negara ini, 80% adalah perniagaan mikro, iaitu yang majikan 5 orang ke bawah pekerja dia, dan kebanyakan mereka ini adalah F&B. 15% adalah perniagaan kecil. Hanya 2.5% perniagaan sederhana dan hanya 2.5% perniagaan besar. Kalau dibuat perintah yang mewajibkan naik gaji mengikut band tertentu tanpa campur tangan kerajaan dari segi insentif, besar kemungkinan kita akan melihat banyak syarikat-syarikat ini tidak mampu dan menutup perniagaan mereka, ataupun kita akan menolak lebih banyak pekerja-pekerja ke sektor informal. Mereka tidak lagi digaji tetapi mereka bekerja sebagai kontrak, dan ini akan menyebabkan keadaan yang lebih sukar. Sebab itu jalan tengah yang diambil oleh kerajaan ialah memperkenalkan satu dasar dan model yang berasaskan insentif daripada kerajaan dan berasaskan sukarela, dan dia mestilah berkait dengan produktiviti pekerja. Terima kasih, Tuan Ketua. Terima kasih, Muhammad Menteri. Berikutnya saya mempersilakan